Okey, nanti senang korang nak revision. Okey. Tunggu Zul lagi. Zul undi tak? Zul datang tak ke saya? Zul. Dia datang. Tak datang? Oh, kenapa ni? Lama topik baru ni. Hujan dia? Alamak Zul. Topik baru lah Zul. Tak apalah, Imran nanti ajar dia. Malam topik baru. Topik 4. Tak tahulah korang dah belajar belum? Fatin belajar belum Fatin kat sekolah? Okey, so malam ni kita nak belajar. Namanya adalah pilih atur dan gabungan. Permutation dan juga combination. Pilih atur dan gabungan. Okey, apa maksudnya pilih atur dan gabungan? Kalau kat kalkulator korang ni, dekat sini nanti korang perasan dekat yang darab tu ada huruf P. Ada huruf P kan? NPR. Nampak tak huruf P? P tu adalah permutation. Dalam bahasa Melayu adalah pilih atur. Yang bahagi yang apa tu? Yang apa tu? Bahagi kan? Itu C. C tu combine. Combine lah gabungan dia. Okey, nanti tengok apa beza dua ni Okey, jom kita tengok dulu. Sebelum kita guna calculator, kita kena buat manual dululah. Okey, pilih atur dan gabungan. Permutation. Okey. So kita rujuk pada P dan juga C lah ya. P dan juga C. Combine dan juga permutation. Apa itu permutation? Contohlah kita buat macam ni. Cikgu ada nombor cikgu 1, 2, 3, 4. Okey. Dengan 1, 2, 3, 4 ni, berapa banyakkah cikgu boleh susun? Banyak sangat ni. Sampai 3 je lah. Tak nampak kan? Kita buat urut-urut. Kita buat urut A, B, C. Kita nak jadikan huruf kod. So, berapa banyakkah yang kita boleh buat? Yang pertama, A, B, C lah. Yang kedua, A, C, B. Yang ketiga, B, A, C. B, C, A. Pening juga tu. C, C, A, B. C, B, A. Berapa kali ada? 6 kali. Faham tak? Jadi 6 kali ada. Itulah maksudnya permutations. Okey, kalau nak guna calculator, kita guna macam ni. Nantilah. Surprise, kita buat surprise sikit kita buat surprise sikit. Okey, ni namanya P permutation. Okey, kalau dia adalah combine, gabungan, combine ni dia tak boleh melibatkan nombor ataupun huruf, dia tak boleh. Dia hanya melibatkan orang ataupun benda-benda, buku ke. Contohnya kita ada Ali, kita ada Fatin dan kita ada Khalid. Contohlah, 3 orang kan. So, bila kita susun Ali, Fatin, Khalid. Kan? Tapi kalau bila susun Fatin, Ali, Khalid, sama tak? Sama. Orang yang sama kot. Kan? Dipilih mana-mana pun, tetap 3 orang sama. Okey, jadi dalam kes ni, ini dikira 1 je. Faham tak? Sebab dipilih mana-mana pun, 3 orang tu akan pergi. Tu namanya pilih. Okey, boleh tak? Faham tak sekarang ni? Disusunlah pilih. Boleh faham So, antara C dengan P. Mana lagi power? C dengan P? P lagi power lah. P lagi power. Sebab P tu lagi banyak boleh susun. Contohnya, nombor kita berapa digit dia? Nombor telefon? 6 8 16 nombor telefon 11 ya ke 013 lepas tu ada 44 kan katakanlah 10 lah. Okey 10 10 maksudnya kita ada 0 sampai 9, betul tak? Bayangkan 0 sampai 9 ni dengan nombor ni saja, berapa banyak yang kita boleh buat? Berapa juta orang yang kita boleh buat? Nanti kita tengok berapa banyak dengan nombor 0 sampai 9 ni. Sebab tu nombor kita tekan tak habis-habis kan, nombor orang kan, nama lain je nombornya. Sebab banyak nombornya. Itu namanya adalah P. Okey, sekarang beza nampak beza kan P dengan C Okey, permutation dengan combine. Okey, sekarang kita go through yang simple-simple dululah, nak kenalkan dulu. Okey, first of all, soalan dia akan beritahu kat sini, dalam satu pertandingan catur, pasukan X mempunyai 10 orang pemain. Okey, dan pasukan Y mempunyai 6 pemain. Jadi cari bilangan cara perlawanan individu yang boleh dilakukan. Seorang larak seorang lah. Jadi kat sini direct, ni direct senang sangat ni.
So kat sini kita ada cara 60. Cara untuk kita buat seorang lawan seorang. Okey. Ali dengan Abu, Fatin dengan Abu. Okey. Ni senanglah, ni simple je. Soalan macam ni tak ada. Soalan macam ni tak ada. Jadi tanpa melengahkan masa, juga skip lah ini. Rugi pula peringan ni Banyak-banyak rugi pula peringan ini. Okey, terus skip ni. Okey, terus kita masuk yang okey, ni namanya factorial. Okey, factorial ni kalau pada kalkulator korang akan nampak dekat X ni. Nampak tak? Atas tu ada X tanda tu. Tengok nampak tak? Contohnya juga macam ni. Shift tau. Shift. Korang shift tekan X. Nampak tak tanda Allah tak keluar? Shift tekan X. Tanda seru. Boleh nampak tak? Tak ada. Ada. Tanda seru. Tanda seru tu namanya lah factorial namanya. So apakah maksud factorial? Okey. Kita tengok maksud factorial tu apa? Factorial tu, katakanlah cikgu buat macam ni, 5 factorial. Okey, kita cuba guna kalkulator. Berapa dapat? 5 factorial. 5 factorial. 5 shift factorial. Dapat apa? 120. Okey, apa maksudkan 5 factorial ni? 120 kan? Maksudnya 5 factorial tu 150 kali. So 5 factorial ni maksudnya adalah 5 darab 4 darab 2 darab 3 darab 2 darab 1. Cuba try buat. Dapat sama tak? Sama kan? Itu namanya factorial. Jadi factorial ni wujud apabila kita buat macam ni sebenarnya. 5 darab 5 tolak 1 dikurang 1. 5 tolak 2. Faham tak? Dikurang 2. Okey? Dan sebagainya lah. Jadi daripada sini, daripada eksperimen simple ni, dia terus buat conclusion. N darab dengan N kurang 1. Darab dengan N kurang 2. Dan seterusnya. Faham tak? Boleh? Sebab itulah wujudnya formula ni. Tak payah hafal lah, tak payah hafal. Cikgu nak beritahu je. Tak payah hafal. Sebab kita boleh guna kalkulator. Manual pun juga ajar nanti. Cara nak guna manual macam mana. Cik Imran okey? Tak ada soalan okey. Boleh kan? Okey, itu maksudnya lah. Okey. Okey, kat sini pun dia beritahu cara menggunakan kalkulator. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, kita nak guna secara manual dahulu. Maksudnya tak nak guna factorial yang dalam formula tu lah. Kita nak guna cara manual tapi guna kalkulator juga. Cuma kita nak slash sikit. Okey, contohnya ini. So, katakanlah 2 factorial. 2 factorial maksudnya apa? 2 darab 1. Faham tak? Boleh terima? 4 factorial tu apa? 4 darab 3 darab 2 darab 1. Okey, macam ni lah. Ini 2 lah. Ini 4 darab 3 darab 2 darab 1. 24. Tempat 8. Cuba korang check dengan kalkulator. Dapat sama tak? Sama tak, dapat tak? Okey, Fatin dapat sama Fatin? Boleh? Ya, dapat tak? Boleh je. Ni macam mukadimah kita belajar lah. Tapi ada juga soalan tanpa menggunakan kalkulator. Ada juga soalan tanpa guna kalkulator. Kena buat jalan kerja. Okey. Ni senang lagi. Dia bagi yang bahagi nanti. Okey. Contoh kat sini. 5 factorial. Okey, factorial ni walaupun kosong, dia adalah bernilai 1 tau. 5 kosong factorial ni nilainya adalah 1. Jadi kat sini kalau ikut 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1. Korang janganlah guna kalkulator terus, guna formula je lah. Tipulah sikit. Ni jalan kerja je kot. Okey. Untuk factorial kosong ni, dia adalah 1. Tak percaya, cuba korang tekan kosong, tekan factorial. 1 dah dapat. Dah kan? Dapat dah kan?
Okey. Tipulah sikit. Tekan 5 faktorial dapat apa? Dapat 120. Macam tu lah main tipu-tipu. Tipu sunat. Jalan kerja buat. Tapi kalau dia tak minta tanpa menggunakan kalkulator, kita guna kalkulator je lah. Okey, boleh mukadimah kita okey. Nanti cikgu tunjuk hubungan antara faktorial dengan P dengan C nanti. Macam mana wujudnya faktorial P dan C tu. Okey, now kita masuk pula yang bahagi. Okey, yang bahagi mula-mula cikgu akan tunjuk cara panjang dulu ya. Okey, lepas tu cikgu tunjuk cara pendek. Okey, cara panjang kita buat apa atas? Atas apa? 6 darat 5 darat 4 darat 3 darat 2 darat 1. Ni panjang kan? Okey, tak apa bawahnya 3 darab 2 darab 1. Jadi kat sini ke belakang potonglah, nampak tak? Faham tak? Yang tinggal ini je lah. Cuba darab. Berapa dapat? 120. Cuba korang test guna kalkulator. Sama tak jawapannya? Fatin guna kalkulator sama tak? Sama kan? Okey. Dah. Now cikgu tunjuk cara simple sikit. Cara dia macam ni. Bila bawah ni tampak 3 kecil kan? Yang kecil ni biasa kita maintain. Yang besar ni kita darab. 6 darab 5 darab 4. Okey, sampai 3 kita buat 3 faktorial je. Belakang ni tak nak buat. Kita buat 3 faktorial je. Faham tak? Maksud 2 1 tak nak buat. Supaya apa? Supaya kita boleh potong. Okey? Jadi terus kita dapat ini aja. 120. Itulah jalan kerja kita. Nak buat panjang pun boleh, tak ada masalah. Okey. Jalan kerja terpulang pada kita. Tapi skill kita tu naklah. Seronok sikit ajar kawan nanti. Okey guys, berpandukan soalan ini cuba korang buat nombor 4. Tak cilah guna kata awal. Cuba tu buat. Okey, pada pendapat korang yang atas tu cikgu nak stop sampai mana? Buat lu. Nak start sampai mana ni? Supaya cikgu boleh potong kat bawah tu. Okey. Berapa Atin dapat Atin? Sabi dapat tak Sabi? Laila okey? Amin okey Amin? Dapat apa? Jawapan 28, betul. Okey, now tengok cikgu cara cikgu. Cikgu tengok 8 atas 8, bawah yang paling dekat 6 lah, betul tak? Besar sikit. 6. Jadi cikgu akan stop pada 6. Stop pada 6. Okey? 2 ni kita buat macam biasalah. Supaya 6 ni cikgu boleh potong macam ni. Faham tak? Jadi mudahlah sikit kerja kita. Yang tinggal 8 darab 7 sahaja. Bahagi dengan 2. Dapatlah 28. Okey, boleh? Itu je. Ya, betul. Noella boleh. Okey, Noella. Okey, good. Nice. Okey, nombor 5. Teruskan usaha anda. Kalau laju nombor 5, nombor 6 lah laju.
84Z. Betul 84? Semua dapat? Dapat. Okey, nice. Korang stop kat mana? 7 stop sampai mana? Stop sampai? 5 lah kot. Nak potong bawah senang? Yang kat belakang ni 2 dengan 1 biarkanlah. Sini korang potong. Okey, nombor 6 pula. Nombor 6 macam mana logik nak potong ni? Kita boleh 2 kali potong tu, senang. 9 sampai 7, 5 sampai 4. 9 sampai 7. Okey. 5 tu sampai 4. Supaya kita boleh potong 4 dengan 4, 7 dengan 7. Laju sikit guys. Faham tak? Jadi 9 darab 8 darab 5. Dah settle. 360 Betul, 360. Nice. Macam best jugalah kan main puzzle-puzzle. Macam best lah, macam best kononnya. Okey dah, kita move Dah settle kan? Basic kita dah settle. Kita nak move kepada soalan-soalan yang menghampiri. Okey, kat sini soalannya. So, cari bilangan cara menyusun. Nanti kita ada key. Kita ada perkataan menyusun dan memilih. Minggu depan juga explain. Apa different menyusun dengan memilih. Okey. Menyusun ni maksudnya dia akan susun lah ikut macam kod tadi. 6, 7, 8 kan. Kita buat 8, 7, 6. Ni namanya adalah menyusun. Tapi kalau yang pelajar tadi dia pilih. Dia tak susun kan? Dia pilih je. Tu different perkataan tu. Jadi bila dia pilih je pakai C. Bila dia susun je pakai P. Sebab susun dia ikut urut yang dia nak. Okey, now dia kata cari bilangan cara menyusun. Okey, menyusun pakai P. Tapi untuk mukadimah ni kita tak pakai P dulu. Kita pakai 6. Okey. Kita pakai 6 pula. Kita pakai factorial. Bermaksud kita ada 6 buah buku di atas. Okey, maksudnya macam ni tau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 buah buku. 6 ni dia akan dipilih. Dia akan disusun. Maksudnya mungkin ada depan, ada belakang dan sebagainya. So, 6 ni akan dipilih dan disusun. Kita tekan je 6 factorial. Okey, kita tekan je 6 factorial. Dapat apa? Jadi terdapat 720 buku ni boleh disusun. Depan, belakang, tengah kan? Okey, sekarang sampai kat sini, cikgu nak terus cerita mengenai P lah. Sebab P dengan factorial ni, dia sangkut paut. Sebab dia ada perkataan menyusun. Menyusun ni hanya untuk P sahaja. Okey, jadi cara nak guna P, kepada mula cara nak guna P dia macam ni. Kalau korang perasan dekat calculator tu, dia ada perkataan NPR ya, kan? Tak nampak tu, NPR kan? Okey. Dia ada NPR. Okey. So N ni adalah jumlah semua sekali. Contohnya jumlah semua sekali ni berapa ada? 6. Kita pun tulis 6. 6 P. So daripada 6, berapa yang kita nak susun? 6 tu jugalah nak susun. Faham tak? Daripada 6 tu semua sekali. 6 tu juga nak susun. Jadi 6 P6. Korang tekan calculator. So 6 P shift darab 6 shift 6. Allah, K pula keluar. 6. Korang dapat? Sama tak tadi? Sama kan? Jadi sebenarnya 6 factorial sama juga dengan 6P6. Cara tulisnya macam ni tau. 6P6. Dia macam tu. N tu dekat atas, P kat bawah. Jadi P, N, R. Formula macam ni lah. Okay, clear tak sekarang? Jadi bila korang dah guna pandai P, korang tak payahlah pakai factorial ni. Tapi ada juga certain tu kita pakai factorial lebih simple sikit lah. Berbanding ni kan panjang nak tulis. Ni simple sikit. Faham tak? Okey, itu macam mana nak decide? Kita bergantung kepada soalan yang diberikan. Okey, boleh?
Okey, let's say lah, katakanlah cikgu bagilah ya, katakanlah kat sini kita ada 6 buku kan. Kita ada 6 buku. Ada 6 buku guys. Tapi dia cuma nak 5 saja. 5 je dia nak. Dia tak nak 6. 5 je. Pandai-pandai kau susun. Satu tak nak, tak cukup. Erat tu ada 5 ruang je. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita play formula. So, semua sekali kita ada 6. Yang boleh susun 5. Tekanlah calculator. Jadi yang ni memang tak boleh pakai factorial. 6 permutations 5. Dia 720 juga caranya. Sebab kita buang satu buku tak nampak sangat beza lah. Faham tak? Jadi kalau ikut 6 tu semua sekali, yang R tu adalah yang apa yang kita nak. Okey, ni kalau ikut korang belajar minggu depan ya, cikgu beritahu awal. Okey dah stop sampai situ. Jadi yang ini cikgu balik pada tadilah 6 factorial 720. Okey, cuba buat nombor 2. Kat sini ada perkataan menyusun, ni nampak tak? Menyusun tu pakai P. Bila pakai P, boleh pakai factorial. Okey, kita belajar sikit. Ada berapa N kat sini? 5N. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ni sajalah, tak guna pun sebenarnya. 5N. Jadi, kita terus buat 5 factorial. Sebab ke-5 digunakan. So, 120. So, ada 120 cara yang kita boleh arrange. Kita boleh susun. Okay, now. Okay, nombor 3 pula guys. Mulakan. Nombor 3. Betul jawapan je. So, N kita berapa? N 4? Ya ke? 4. Ya, betul. 1, 2, 3, 4. Ini boleh beritahu ada 4 digit kan? Okey, N 4. Jadi, 4 factorial kerana 4 dipilih. Jadi ada 24 cara lah disusun benda tu. Okey, now. Nombor 4 pula. So, kat sini N kita ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 factorial, kita dapat 720. Boleh Okey, alright, nice. Okey, now dah settle, kita nak masuk P lah. Rupa-rupanya hari ni juga boleh masuk P ya. Minggu depan hari ni terus. Ni dia punya formula kita. Dia pakai formula macam ni. Formula kita lah So, kita akan buat sikit cara dia. Macam mana cara dia nak guna ni. Okey. Okey, jom. So, tanpa menggunakan kalkulator. Tanpa menggunakan kalkulator. Macam mana nak buat ni? Okey, so kat sini tengok cara dia kalau tanpa menggunakan kalkulator. Korang tengok formula, tengok ni N. N ni kat depan ni, nampak tak? Kat bawah ni N tolak R. Factorial. Okey, kita buat sikit. Okey. Nampak tak? 7P3. So, kat atasnya kalau ikut tadi, N je kan? Bawahnya N tolak R. Kat sini N kita apa? 7 R kan? Gantilah. Jadi atasnya apa? 7 factorial. Bawahnya adalah 7 tolak 3 factorial. 7 tolak 3 4. Okey, betul 4. 7 tolak 3 4. 7 lah dah. 7 tolak 3 4. Okey. So jawapannya adalah tak bagi. Dia bagi lagi. Ya. Tapi untuk ke sekolah dia tak bagi sekut. Kat sekolah dia bagi yang tough je. Masa trial dia bagilah. Ni tak bagi kot, tulis kat tangan lah. Atau minta dengan cikgu lah kot. Kalau dia untuk test ujian bulan 6 saya tak bagi.
Ni korang guna, sebab oleh kerana dia tak boleh guna kalkulator, jadi korang kena pula buat yang biasa tu. Sampai 4 je tau. Sampai 4 je. Sebab korang tak boleh guna kalkulator, dia beritahu awal. Korang potong lah. Okay, yang tinggal adalah 7 darab 6 darab 5. Lepas tu korang guna kalkulator, kelentong lah sikit. Tu jalan kerja je. Okay, inilah A. Okay, Z boleh Z? Laila okey Laila? Mimi okey Mimi? Mimi tak ada hari ni. Alamak, Mimi tak masuk lah hari ni. Okey, B. B apa B? B adalah PN. Tunjukkan P kepada N macam ni. Dia suruh tunjukkan lah. Ini ni, 2 ni. Okey, jom 2 kat buat sini. Okey guys, cuba korang buatkan. 9 P2. Okey, mulakan guys. Guna cara tadi. Factorial, bawahnya adalah 9 tolak 2 factorial. Jadi dapat 9 bahagi dengan 7 factorial. So dapat 9 darab 8 darab 7 factorial bagi 7 factorial. So kita akan dapat 9 darab 8 72. Z pun okey. Okey Z. Tahniah Z. Okey. Bolehlah, mudah lah kan? So far so good boleh kan? Secara ringkasnya. Okey, sekarang ni nak buktikan ni. Kita nak buat yang C pula ya. C disuruh buktikan NP, buktikan supaya menjadi N factorial. Kita buat je macam tadi guys. Buat je macam tadi. N factorial bagi N tolak dengan N tolak dengan N lah. N tolak N so kosong. Kosong factorial adalah 1. Nampak tak? Terbukti betul. Okay, proven. Okay. Gua laju sikit sebab nak kerja lain. Okay, senang. Imran ke? Imran? Okey dah. Dah settle Cukup move. Okey. Okay, now kita nak masuk dekat sini pula. Okey, besarkan sikit. Okey, sekarang ni bila sebut kod, biasanya nak senang tahu P ataupun C, apa-apa nombor dan apa-apa huruf. Nombor dan huruf biasanya kita pakai P. Selain daripada huruf dan nombor, kita akan pakai C. Contohnya orang, pengangkat, pengawas, cikgu, buku, kereta. Selain daripada nombor dengan huruf pakai C, nombor dengan huruf pakai P. Kecuali kalau ada susun atau pilih, kena hati-hati sikit. Kalau tak bagi susun atau pilih ke kan, ada orang ke mesti C, nombor dengan huruf mesti P. Okey. Alright. Dekat sini dia tak tulis, dia tak tunjuk pun yang kita kena susun. Dia tak tulis susun. Tak ada kan? Bila tak ada susun, kita nak pakai C ke P. Nampak je huruf, terus pakai P. Okey, senang. Tapi kalau ikut kat sini ada juga perkataan bentuk. Tapi bentuk ni kadang-kadang dia mengelirukan. Jadi kita pakai pilih dan susun je. Tak ada pilih, tak ada susun, nampak huruf dengan nombor, pakai P. Okey? Okey, bilangan cara, ni guna kalkulator ni ke masih lagi yang sama? Oh, tanpa guna kalkulator. Okey, tanpa guna kalkulator guys. Tanpa guna kalkulator. Okey, kita baca dulu Satu kod 3 digit. Dia nak 3 daripada apa ni? Berapa N kita? 6, betul tak? 6. Okey, terus kita masuk dalam formula kita. So, ada 6, dia nak pilih hanya 3 sahaja. Okey. Cikgu lebih suka macam ni. 3, nampak 3. Jadi, ada 6, nak pilih 3 sahaja. Ni nak pilih 3 ketul je ni. Nampak sikit? Faham tak?
Okey, lepas tu kita guna tanpa kalkulator lah sebab dia minta tanpa kalkulator. So kat atas kita apa? 6 factorial, bawahnya 6 tolak 3 factorial. Korang settlekanlah seperti biasa. Sebab dia nak tanpa menggunakan kalkulator. Bagi dengan 3 factorial. So 6 darab 5 darab 4 darab 3. Korang potonglah ni. Berapa dapat guys? 6 darab 5 darab 4 dapat 120. 120. Okey. Sebenarnya kalau kita tekan kalkulator dulu dapat je ni. Cuba belajar sikit, tekan kalkulator dulu dapat tak? 6 shift darab 3. Dapat kan? Dapat terus je. So kalau dia cakap tak ada cakap kalkulator ke apa ke, guna kalkulator je lah. Okay now. Okay, cuba korang buat. Tanpa je guna explain dulu. Okay, cuba bagi 1 minit. Baca dan buat. So N kita ada 5. Cari bilangan cara untuk membentuk 2 digit saja, 2 digit saja. So tentukan P ataupun C, kita pakai P. Okey, daripada 5 nak pakai 2 sahaja. Macam tu. 5 factorial. 5 tolak 2 factorial. So kat atas 5 factorial bahagi dengan 3 factorial. Berapa dapat? 20 eh? 20 lah, cukup buat terus lah. Lambat pula nak kira-kira. Korang kan mahir dah. Boleh? Okey. Alright, now. Ni guna kalkulator tak? Menyusun. Tengok ada perkataan menyusun ni. Menyusun ni biasanya kena pakai C lah. Tapi tengok huruf dah tahu dah pakai C. Kecuali kalau kata pilih. Pilih tak payah susun. Pilih kita pakai C. Okey, N kita berapa sekarang? N kita ada 5. Okey, sekarang nak soalan. Apa soalannya? Mana soalannya? Kat atas ni lah, tak perasan guys. Bilangan cara menyusun semua huruf daripada perkataan yang berikut. Semua huruf kan? Huruf apa dia nak? Macam mana? Huruf yang berulang? Ada ke? Ada macam ni? 2 yang berulang. Okey, huruf yang berulang. Tapi tak ada belakang ni huruf berulang ya? Inilah betul lah. Kalau ikut dia, nombor yang berulang. Nombor yang berulang. Kalau dalam kes ni, nombor yang berulang apa? E lah. I lah. I ada 3 tau. Ada 3 E. Jadi E yang berulang. Dia nak nombor yang berulang. Nombor yang berulang. Okey, jadi caranya kalau tengok dari atas ni, dari atas ni. Nampak tak? Cara yang berulang. So mula-mula formulanya adalah N factorial. N kita berapa? 5. 5 factorial. So yang berulangnya 3 kan? 3 je lah. Itu je lah nak beritahu. Lepas tu buatlah. Guna manual. Kalau manual lah. Kalau tak payah, kita guna terus kalkulator.
5 darab 4, 20. Okey? Dia nak perkataan yang berulang. Ya. Okey, nombor 2 pula. N kita berapa sekarang? 6. N kita 6 kan? Okey, 6. Nombor apa yang berulang ni? L ada 2. Lagi? T ada 2. Okey, jadi sekarang ni kita buat 6. 6 factorial bahagi dengan 2 factorial, 2 factorial. Macam tu je. Gunalah kalkulator, malas pula nak kira. Malas pula nak potong-potong kan. Berapa Imran dapat? Nombor 2. Guna kalkulator lah guys. Malas nak tekan, malas nak kira. 120? Sikit sangat. 180 logik sikit. 180. Okey, 180. Guna kalkulator lah. Okey, kalau tak tahu je. Okey, macam ni. Ni korang tekan. Okey, korang masuklah 6 factorial. Tu kan. Lepas tu bahagi ke per ke tak kisahlah. 2 factorial. 2 factorial darab 2 factorial. Macam tu. Tutuplah. 180. Okey. Okey dah, settle lagi. Okey, kita buat beberapa lagi. Nombor 3. Berapa dapat? N kita 2, 4, 6. Nombor yang sama apa? C ada berapa? C 2 lagi. O ada? O 3. 3O. Macam 30 pula. 3O. 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 Besar sikit. Okey, jadi P sama dengan 6 factorial. So 2 factorial, 3 factorial. Guna kalkulator je lah. 60, betul 60. Okey, 60. Ya. 2, 4, 6. 2, 4, 6, 8. Okey. Jadi 8 factorial. Kat bawahnya apa yang sama ni? S ada? 3S. Lagi? E 2. Dah. L berapa? 2. Okey dah. 3 factorial, 2 factorial dengan 2 factorial. Berapa Z? 1680. Okey, check lah. Kawan lain boleh check betul tak? Kalau salah beritahu. Dah lah, senang kan? Kita boleh skip dah ni. Korang dah mahir dah, kita buat yang bawah. Okey, cuba target malam ni sampai sini lah. Ni cara kita nak apply macam mana penggunaan factorial tadi dalam soalan. Tapi percayalah nanti korang akan banyak guna P. Guna P dengan C. Factorial ni kadang-kadang je kita guna. Kadang-kadang kita guna. Okey, soalannya adalah cari bilangan cara nombor 5 digit yang boleh dibentuk daripada digit-digit di bawah jika digit 5 dan digit 7 sentiasa berasingan dan tiada digit yang berulang. Ni susah sikit nak buat ni. Dia susah sikit. Macam ni. Dia ada 5 kan? Ada 5. Okey, 5. Boleh terima? Okey, lepas tu dia kata 5 dan 7 ni sentiasa berasingan. 5 dan 7 tu sentiasa berasingan. Dia tak duduk dekat-dekat, duduk jauh-jauh. Okey, duduk jauh-jauh.
Okey, untuk duduk jauh-jauh, maksudnya 5 dengan 6 ni, 5 dengan 7 ni, dia tak boleh duduk dekat-dekat. Dia tak boleh duduk macam ni. Faham tak? Okey, untuk yang berjauhan, tak ada formula dia. Tak ada formula dia. Yang ada, formula yang duduk dekat. Formula duduk dekat je ada. Contohnya macam ni. Kita kena buat yang duduk dekat dululah. Jadi yang pertama, kita kena buat formula yang duduk dekat-dekat. Dia panggil dekat, dia panggil bersebelah. Bersebelahan duduk. Jadi anggaplah depan ni 5 dengan 7 ni duduk sebelah macam ni. Faham tak? Boleh? Dah, boleh? Kat situ. 2. Okey. Dalam ni ini namanya adalah 2. Okey, cara nak buatnya, cara guna pi dah senang. Dalam bracket ni korang kena guna pi. Pi. Okey, semua sekali ada 2 kan? 2 dan kita pilih 2. Berapa dapat? 2 pi 2 dapat apa? Dapat 2. 2 pi 2 dapat 2. Setengah buku nanti dia terus buat macam ni je. Dia terus buat 2 je. Okey, sebenarnya kena buat pi. Ada 2. Dipilih pun 2. Faham tak? Okey. Lepas tu korang kena darab. Kita ada lagi berapa lagi balance? Kita ada 3 lagi kan? 3 lagi kan? Okey, 3 ni kita susun lah. Susun. Kita bukan setakat susun 3 ni aja. Tapi kita susun juga dengan yang besar ni. Sebab besar ni sentiasa bersama. Faham tak? Mungkin yang besar duduk belakang. Yang depan 3 ni kat sini. Faham tak? Jadi bila kita nak buat yang ketiga, yang susun seterusnya, kita kena buat 1, 2, 3, 4. Termasuk yang tu juga nak susun dia. Jadi mula-mula ideanya kita susun dulu yang dalam. Yang sama tu. Kita guna pi. Nombor 2, kita susun balik yang besar dengan yang kecil ada 4. Okey. Jadi kat sini terus kita pakai factorial. 4 factorial 1. Okey, boleh? Ataupun nak senang macam ni lah. Senang. Okey, macam ni. Dalam bracket ni kita buat 2 factorial. Sini kita buat 4 factorial. Okey tak? Better sikit. Kan? Senang sikit kan? Okey. Mula-mula susun dalam bracket. Susun dalam kotak yang besar tu 2 factorial. Lepas tu seterusnya 4 factorial termasuk yang besar. Okey Zat, perlukan ulangan tak? Korang okey kat ni? Ke cikgu laju sangat? Laila okey Laila? Fatin okey? Amin okey? Cikgu terlaju lah pula. Sabil okey Sabil? Boleh? Okey kan? Okey, berapa dapat sekarang ni? Cuba guna kalkulator. Dapat apa? 48. 48 ni jika dia duduk bersebelahan. Maksudnya 5 dengan 7 ni bersebelahan. Faham tak? Okey. Jadi macam mana nak buat berasingan? Jadi berasingan kita akan buat semua tolak dengan bersebelahan. Okey. Semua ada berapa ikut? 5 factorial semua, betul tak? Tolak bersebelahan 48 dah kira tadi. 5 factorial 120 tolak 48. Jadi yang duduk tidak bersebelahan sebanyak 72 kali tak bersebelahan. Jadi formula yang bersebelahan je ada. Formula tak bersebelahan tak ada. Jadi korang kena cari yang bersebelahan dulu. Faham tak cikgu? Okey tak? Boleh hati ni? Cikgu satu contoh. Boleh tak? Soalan cikgu sendiri. Soalan cikgu sendiri. Okey. Let's say cikgu ada 1 A, B, C, D, E. Kan? Kotak ni kan? So cikgu nak pilih 2, 4, 5. 5 juga. So 5 ni cikgu nak jadikan C dengan D bersebelahan. Cikgu nak C dengan D bersebelahan. Okay, cuba korang kira. 48 jugalah ya. Saja je nak beritahu. 48 jugalah. Ya betul lah tu 48 jugalah. Sebab 5 ketul kan. Tapi pasti ini apa? 2
Kita tambah sikit lah. Imran ni potong steam betul lah. Tambah sikit. E, F, G. Berapa Imran? Kira sikit. Dalam kotak lu, apa nak pakai? Dalam kotak dia nak kira apa ni? 2 factorial. Okey, 2 factorial. Okey, lepas tu kotak kecil ada berapa? Kotak besar ada berapa? Kotak kecil ada 1, 2, 3, 4, 5, termasuk besar 6. Tada. Faham tak? Itu je lah. Memang ada bersebelahan. Soalan popular bersebelahan. Soalan yang tak bersebelahan ni jarang-jarang. Sebab tu kalau keluar dia terpening lah. Macam mana tahu bersebelahan? Cari yang bersebelahan dulu. Tolak semua sekali. Okey, ada masa 10 minit guys. Okey, laju. Okey, nombor 2. Okey, terdapat 6 buah buku. Cuba korang baca. Terdapat 6 buah buku di atas rak buku. Berapakah bilangan cara untuk menyusun? Kat sini nampak tak? Menyusun. Jadi kita pakai P lah balik kot. Buku-buku itu jika 2 buah buku yang terlaris mesti disusun bersebelahan. Nampak tak? Jadi kita buat dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lepas tu 2 terlaris. Buat roti lah. Terlaris 1, terlaris 2. Jadi terlaris ni sentiasa duduk bersebelahan. Cuba korang kira sikit berapa dapat jawapannya. Soalan dia nak bersebelahan pun. Senang lah. $340. Okey, kita check betul tak? Sini berapa sini? 2 factorial darab dengan 2, 3, 4, 5. Ya, 5. So 5 factorial, so 240. Betul? Okey. Alright, next. Seterusnya. Okey, tanpa bantuan. Baca dan buat. Ni tak ada bersebelahan. Okey, apa dia nak tu? Imran boleh buat? Okey, betul. Dia nak genap. Macam mana nak buat genap je? Betul. 24 Z kata? Okey, bukan. bukan. Okey, dah. Kita tunjuk terus. Okey, mula-mula kita ada 4 huruf kan? 1, 2, 3, 4. Dia nak nombor genap aja. Jadi nombor genap macam nak tahu nombor genap? Bagi 2. Okey, cikgu bagi satu contoh. 101. Genap kan je? Macam nak tahu? Okey, lagi. 2, 4. Genap kan je? Macam nak tahu? Bagi 2. Kalau tak bagi 2 tak boleh? Tengoklah belakang dia. Kan? Jadi genap, belakangnya mesti genap. Jadi kat sini nombor genap nombor apa? Nombor 4. Jadi 4 ni sentiasa kat belakang lah. Okey. Okey. Jadi yang pertama mula-mula kita guna P tau. P. P. Okey. Dekat sini nombor 4 ni ada berapa ketul? Nombor 4 ni ada satu ketul. Tempat kosong nak isi satu ketul juga. Okey, boleh ke? Okey. Nanti aku bagi contoh lain. Cikgu ulang Okey. Nombor 4 ni ada satu ketul.
katakanlah tiba-tiba ada nombor 6. Kan? Ataupun nombor 8. Okey? Jadi kalau nombor 8 dekat sini mungkin 4, mungkin 8, betul tak? Jadi kat sini ada 2 nombor kan? Jadi 2 nombor nak isi satu kotak. Faham tak? Tapi oleh kerana dia ada satu nombor, jadi ada satu nombor nak isi satu kotak. Daripada 6 tu. Okey, dah settle. Yang ni pula. 4 dah pilih ni. Jadi 4 dah tak boleh pakai lagi dah. 4 dah pilih. Maksudnya tanpa ulangan. Ambil 4 tak boleh masuk balik. Okey? Tanpa ulangan. Jadi kat sini, berapa lagi nombor yang tinggal? 3. Kotak nak isi? 3. Tada, darab lah. Itulah caranya. Minggu depan juga akan bagi banyak latihan sikit. Supaya kita, okeylah, kerap buat. Berapa dapat? 6 kan? Ke tak? Imran dapat 6 ke jangan? Tengok. 3 ke juga dapat lain? 3P3 6 darab dengan 1 lah ni. Jawapan 6 lah. Betul tak? 6 kan? Okey. Cuba bagi situasi lain. Okay, katakanlah nombor dia bagi genap ada 3 ketul. 3, 4, 6, 8, 7, 9. Contohlah. So ada berapa nombor sekarang? 2, 4, 6. Ada 6 kan? Okay, kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan kita nak buat nombor genap. Nombor genap belakangnya mesti genap. Ada berapa nombor genap kat sini? 3. Apa nombor genapnya? Tulis dulu. Supaya nampak. 4, 6, 8. Tulis kat situ. Untuk kita lah. Jadi terus kita pun tulis kat bawah ni. P. Berapa nombor nak pilih? 3. Tempat kosong? 1. Dah biar macam tu. Okey. Lepas tu, katakanlah 4 dipilih. Maka 2 ni tak dipilih lagi kan? Jadi 4 je dipilih. Faham tak? Okey. Yang maksud nombor lain tu dipilih akan datang lah. Nombor-nombor seterusnya lah. Okey. Kita potong satu. Jadi sekarang ni, berapa lagi nombor yang tinggal? 5. Nak isi? Nak isi 1, 2, 3, 4, 5. Faham tak? Okey. Itu namanya tanpa ulangan. Dia ambil 1, dia tak balikkan mula. Kalau dengan ulangan, maksudnya 4 ni akan dimasukkan semula. Jadi kat sini jadi 6 boleh balik. Sebab 4 yang dia ambil ni, dia masuk balik. Soalan ulangan, jarang. Biasanya memang tanpa ulangan. Biasanya. Cuma be careful lah sikit. Faham tak sekarang? Okey Boleh. Okey, contoh yang sama juga. Cikgu bagi. Contoh yang sama juga. Katakanlah cikgu nak huruf dia adalah kecilkan sikit. Besar sangat ni. Ambil 4 ketul. Cikgu nak nilainya mestilah 5,000 ke atas. Syarat cikgu adalah nak 5,000 ke atas. Bentukkan nombor 5,000 dan ke atas. Apakah nombor 5,000 ke atas? Depannya nombor apa sepatutnya dengan ada nombor kita ni? Depannya nombor 6 lah. Sebab 6 paling tinggi pun ada. Faham tak? 8 boleh juga. 6, 8. 4 dah tak boleh. Sebab 4 jadi 4,000 lebih. Faham tak? Boleh? Jadi 6. Kan lebih daripada 6. Kan lebih daripada 5,000. Kalau 4 kat depan. 4, 8, 6, 3. Lebih 5,000 tak? Tak boleh 4 kat depan. Faham tak maksudnya? Jadi kat sini kita pun kira lah. So, N dia berapa? N dia 2 lah. 2 betul. 2 nak isi 1. Macam tu lah. Okey, kat sini katakanlah 6 dah isi. 6 buang. So, kita ada 3 nombor dan 3 tempat kosong. Faham tak? Macam tu. Okey, tak apa-apa. Ni kita pergi basic dulu. Depan kita buat banyak latihan sikit. So, okay guys. So, bab ni biasanya kalau ikutkan keluar paper 1 sahaja. Dulu-dulu. Lah ni format baru ni.